Assalamualaikum tuan-tuan yang dah masuk. Bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Sekejap kita start insyaAllah. Silakan. Silakan jemput masuk. Sekejap kita start. Silakan jemput masuk. Bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. InsyaAllah kita akan mulakan sekejap lagi ya. Siapa yang ada janji untuk untuk bersama-sama dengan saudara mara ke ataupun sahabat handai ke melalui WhatsApp group dan sebagainya, boleh bagi tahu mereka sekarang sebelum kita mula insya-Allah. Silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. Hari ini kita akan bahaskan ayat yang yang baru ya. Kita bahaskan ayat yang ke-51 insya-Allah. Wa nufikha fis-sur ni. Silakan tuan-tuan, silakan. Jemput masuk. Siapa yang ada janji dengan sahabat-sahabat untuk join kelas kita, boleh teks mereka sekarang melalui WhatsApp ke apa ke. Silakan. Tolong share di FB masing-masing tuan-tuan, supaya sahabat-sahabat di FB tuan-tuan dapatlah manfaat daripada program kita insya-Allah ya. Silakan. Silakan. Jemput masuk. Silakan tuan-tuan, silakan. Jemput tuan-tuan, jemput masuk. Tolong share di FB masing-masing tuan-tuan. InsyaAllah kita akan mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat daripada program kita ya. InsyaAllah mudah-mudahan. Silakan. Baik tuan-tuan, insyaAllah kita sama-sama mulakan program kita, majlis kita dengan membaca Ummul Kitab iaitu surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana syrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsilatina yafqahu qawlana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebutkan tadi, insya-Allah hari ini kita akan bahaskan ayat yang baru. Kita akan ambil ayat yang ke-51 tuan-tuan daripada surah Yasin ya. Yang mana untuk pelajar-pelajar yang baru join kita ni format dia mudah saja. Mula-mula saya baca ayat Quran, tuan-tuan boleh semak, tuan-tuan boleh ikut sekalilah bacaan kalau nak ya. Kemudian saya cuba pastikan tuan-tuan faham maksud ayat tu dari sudut terjemahan dia apa kan. Bila tuan-tuan dah faham, baru kita tengok apa mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan di sebalik ayat tersebut. Jadi ini kadang-kadang melibatkan asbabun nuzul dia. Kenapa cerita tu kalau ada asbabun nuzul lah. Kalau ada riwayat tentang asbabun nuzul berkenaan dengan spesifik ayat tu ya. Ataupun kita kena tengok apa kaitan dia dengan ayat sebelum. Itu kita consider sebagai penafsiran. Tuan-tuan sedangkan terjemahan tu beza tau dengan penafsiran. Terjemahan ni terjemahlah apa yang disebut kan. Terjemahkan dalam bahasa Melayu tapi penafsiran ni sebenarnya mesej apa yang nak disampaikan. So bila dah habis kita cerita pasal mesej yang Allah Taala nak sampaikan, nanti di akhir di hujung baru kita bahaskan tentang teknikal ya ayat yang kita bincangkan hari ini. So tuan-tuan boleh tengok, semak sama dengan saya. Yang tak ada Quran dan kamus di tangan pun tak apa sebab boleh share screen dengan saya tuan-tuan ya. So hari ini kita bahaskan ayat kita ni. Ayat kita yang apa? Ayat kita yang 51 ni. Wa nufikha fis-sur ya. Saya besarkan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdath minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Sadaqallahul azim. Ya, tuan-tuan tengok ayat ni. Wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdathi. Kita potongkan rangkap ni. Wa nufikha fis-sur. Okey, kita katalah dekat sini kita consider sebagai rangkap yang pertama fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ni semua kita consider rangkap yang kedua lah Ya, apa makna dia tuan-tuan Wa nufikha fis-sur. Dan kami telah tiupkan pada sangkakala. Kami telah tiupkan trompet ataupun sangkakala, kata Allah ya. Kemudian fa'idhahum, maka tiba-tiba mereka minal ajdathi, dari kubur-kubur mereka, mereka bangkit, mereka bangun, mereka keluar daripada kubur-kubur mereka, ila rabbihim yansiluna, kepada Tuhan mereka, mereka menuju ataupun mereka bersegera untuk menuju tuan-tuan. Ya. Mereka bersegera untuk menuju kepada Tuhan mereka. Itu maksud ayat ni. Faham tak? Wa nufikha fis-sur, dan apabila kami telah tiupkan sangkakala yang kedua, maka semua manusia yang mati tu bangun, bangkit keluar daripada kubur mereka, mereka menuju kepada Tuhan mereka. Mereka menuju yansiluna ni tuan-tuan bukan menuju dalam keadaan biasa tau. Dia menuju dalam keadaan yang tergesa-gesa. Tu kalau ikut daripada sebahagian daripada terjemahan lah, kalau tuan-tuan tengok dalam buku-buku terjemahan yang lain tuan-tuan yansilun bersegera menuju, bersegera menuju. Jadi mereka kepada Tuhan mereka minal ajdath fa idzahum minal ajdathi, maka tiba-tiba mereka itu dari kubur-kubur mereka. Maksudnya apa? Mereka bangkitlah, mereka keluar daripada kubur-kubur mereka ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, yansiluna, mereka berjalan tergesa-gesa menuju kepada Tuhan ya. Tuan-tuan faham tak maksud ayat ni? Ataupun terjemahan dia faham kan? Faham kan? Okey tuan-tuan, sebenarnya ayat ni adalah sambungan daripada ayat yang sebelum ni sambungan daripada ayat yang sebelum ni juga, cerita dia lah Okey, kemudian ni peringkat yang berikutnya Mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala dia tiupkan sangkakala yang pertama, dia perintahkan malaikat dia untuk meniupkan sangkakala yang pertama. Jadi mati habis semua semua makhluk yang hidup. Mati habis semua makhluk yang hidup. Ya. Kemudian bila dah mati, mereka ni tak sempat nak bagi wasiat, tak sempat nak kembali kepada keluarga mereka pun mati nak kembali macam mana kan Kemudian sambung pada ayat hari ini. Jadi Allah Taala kata, dan kami tiup lagi, kami perintahkan Allah Subhanahu Taala
memerintahkan malaikat untuk meniup sekali lagi sangkakala tersebut. Itu kita panggil sangkakala yang kedua. Ya, tadi sangkakala pertama untuk mematikan semua makhluk, dan sangkakala yang kedua ni, sangkakala tahu apa? Kita pada kecil-kecil kita sebut sangkakala kan, trompet tu lah yang menandakan hari kiamat itu telah pun bermula kan. Kemudian sangkakala yang kedua tu bila ditiup, maka yang mati tadi habis tu semua dihidupkan semula oleh Allah. Jadi sebab tu kita ni kebanyakan orang masuk kubur kan. Jadi keluar daripada kubur masing-masing menuju kepada Allah. Mereka semua menuju kepada Allah dan kita berada di satu tempat yang lain. Tuan-tuan faham kan ayat tu? Boleh faham Okay. Kalau faham kita ambil dari sudut apa penafsiran dia, dari sudut penafsiran. Sekali lagi lah saya macam tak puas hati je dengan terjemahan dia. Okey ni wa nufikha fis-sur, dan apabila telah ditiupkan kepada mereka sangkakala yang kedua, maka mereka pun bangun daripada kubur mereka dan menuju kepada Tuhan mereka. Okey. Apabila sangkakala ditiup, sangkakala yang kedua itu, maka masing-masing bangun dari kubur dan menuju kepada Tuhan mereka dengan bersegera menuju kepada Tuhan mereka. Okey, sebenarnya apa dia yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kita ni tuan-tuan? Okey, yang pertama sekali saya rasa tuan-tuan pun nampak bahawasanya Allah Taala nak menjelaskan ada tiupan sangkakala yang kedua. Itulah maksud dia. Ada sangkakala yang pertama tiup habis semua orang mati, tapi tiba-tiba hari ni tiupan lagi. Kemudian Allah Taala kata semua bangkit dari kubur. Maknanya apa yang Allah Taala nak jelaskan pada kita, nak bagi tahu pada kita bahawasanya ada sangkakala yang kedua yang akan ditiup. Ada sangkakala yang kedua akan ditiup. Okey. Apa fungsi sangkakala yang kedua ni? Apa yang akan terjadi selepas trompet itu ditiupkan untuk kali yang kedua? Okey. Tuan-tuan boleh baca ayat ni dari sudut terjemahan pun tuan-tuan boleh faham. Semua manusia kali ni semua manusia, semua makhluk yang mati pada tiupan yang pertama tadi tu, Allah akan hidupkan mereka semula pada tiupan sangkakala yang kedua ni. Nampak hidup semula. Tadi dah mati kan semua. Jadi tiupan yang kedua ni tujuannya ialah supaya Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan semula semua yang telah dimatikan pada tiupan sangkakala yang pertama tadi tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok macam-macam penafsiran berkenaan dengan ayat ni dan ada perbahasan para ulama juga siapa yang mati. Adakah para malaikat juga mati? Ataupun mereka tak mati, ataupun malaikat Israel yang malaikat pencabut nyawa saja yang tak mati, lain semua mati. Wallahu alam. Tuan-tuan boleh tengok. Tapi yang penting makhluk-makhluk yang kita tahu ni, yang kita nampak yang kita tak nampak, semua habis mati pada tiupan yang pertama. Dan pada tiupan yang kedua ni semua bangkit semula, semua dihidupkan semula. Itulah yang dimaksudkan melalui ayat yang kita baca ni tuan-tuan. Jadi semua manusia itu akan bangun atau keluar, akan dibangkitkan dari kubur masing-masing tuan-tuan. Semua makhluk akan dibangkitkan dari kubur masing-masing. Kita tak payahlah nak bincang pasal macam mana jin, macam mana malaikat tu, kita tak payah nak urus. Kita risau tentang kita ni tuan-tuan. Kita ini yang akan dibangkitkan daripada kubur kita masing-masing. Jin kita tak tahu dia mati dikuburkan ke tidak. Wallahualam. Tuan tahu tak jin mati dikuburkan ke tidak? Ada tahlil dia, ada bukan tahlil apa? Ada talqin dia ke? Wallahualam. Kita tak tahu tuan-tuan. Tidak diceritakan. Saya tak tahulah. Tidak diceritakan pada saya. Saya pun tak pernah baca pasal benda tu. Kalau tuan-tuan tahu bolehlah kalau tuan-tuan nak share. Jadi kita tak payah bincang, tak payah fikir sangat soal waktu ni tentang jin, macam mana keadaan dia. Yang penting dia mati kemudian dia hidup balik. Tapi kita ni yang bangkit daripada kubur kita ni masing-masing tuan-tuan. Daripada alam barzakh kita tu, daripada kubur kita tu, Allah bangkitkan kita. Dan tuan-tuan kena ingat tau, bila Allah bangkitkan kita, kita ni bukan semua sama je keadaan. Kita bangkit dalam keadaan yang berbeza-beza antara satu sama lain. Keadaan kita berbeza, bangkit sama tau, tempat sama tapi keadaan masing-masing berbeza. Jadi pada waktu itu tuan-tuan, orang kafir ni tuan-tuan, sebenarnya masa dia mati, Allah Ta'ala dah gambarkan pada mereka, ni tempat engkau nanti hari kiamat. Ini tempat engkau, ni neraka yang akan kau masuk. Ni telah digambarkan kepada mereka, orang yang tak beriman, orang yang macam-macam perangai itu kan. Jadi Allah gambarkan pada mereka, inilah tempat terakhir engkau nanti. Allah dah tahu siap-siap. Yang mana bila dia tengok keadaan dia dalam neraka tersebut, merupakan ataupun keadaannya sangat teruk tuan-tuan. Jadi dalam kubur tentulah dia telah disiksa seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia telah disiksa dalam kubur. Jadi dia tahu bila dia sampai pada hari kiamat, neraka yang menanti dia tu jauh lebih teruk daripada siksaan dia dalam kubur dulu. Daripada dalam kubur kejap ni tadi ni, dia akan menuju kepada apa?
kepada siksaan yang lebih teruk nanti. Jadi sebab tu bila jadinya hari kiamat, bila terjadinya kebangkitan manusia kali yang kedua ni, hidup kali yang kedua ni, mereka merasa amat menyesal, amat takut kerana tahu azab yang mereka terima dalam kubur tu tak ada apa-apa berbanding dengan azab neraka yang bakal mereka hadapi, yang bakal mereka terima daripada Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan. Jangan main-main ni. Okey, itu untuk orang kafir lah. Macam mana pula dengan orang yang beriman? Sama juga keadaan dia, dia telah ditunjukkan di mana tempat terakhir dia, tuan-tuan. Di mana tempat terakhir dia dalam syurga. Jadi bila tengok keadaan syurga yang bakal diterima, tuan-tuan, dia masuk syurga dalam keadaan syurga tu punyalah banyaknya nikmat kan. Jadi masa dalam kubur Allah Ta'ala dah bagi pelepasan, bagi kelonggaran, bagi kenikmatan dengan dia dalam kubur juga, tuan-tuan. Allah Ta'ala, tuan-tuan kan tahu macam mana amalan-amalan dia Allah Ta'ala rupakan ataupun Allah Ta'ala jadikan sebagai orang yang menemankan dia dalam kubur. Dia gelap-gelap, dia pula jadi terang kubur dia kan. Ada kubur tu yang Allah Ta'ala buka seolah-olah bukakan apa kita panggil pintu syurga, macam itulah lebih kurang, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu keadaan kubur. Tapi tuan-tuan, walaupun kenikmatan dalam kubur yang dapat dirasakan oleh orang mukmin, orang beriman ini, tuan-tuan, dia tahu bahawasanya nanti kejap lagi tempat dia bila masuk dalam syurga nanti jauh lebih bagus, jauh lebih hebat, jauh lebih nikmat berbanding dengan nikmat kubur yang baru dihadapi ni, tuan-tuan, baru dia dapatkan. Kubur ni kan tempat berehat, betul tak? Tempat berehat kepada orang yang beriman. Masa hidup kan macam kita, tuan-tuan, penat, tuan-tuan. Macam tuan-tuan ni hari-hari beribadat, hari-hari dengar kuliah, hari-hari start motor pergi masjid, malam-malam orang tidur, tuan-tuan, bangun solat tahajud kan, pukul 3 kan, pukul 4 kan. Sebenarnya, tuan-tuan, janganlah nak cakap apa-apa. Memang penat, tuan-tuan, kita jadi orang Islam. Kita memang penat jadi orang Islam. Allah Ta'ala akan campakkan sedikit kenikmatan pada kita, insya-Allah. Bila kita rajin beribadat, Allah Ta'ala campakkan kenikmatan. Tapi kalau secara fizikal, dia memang penat, tuan-tuan. Kadang-kadang kaki sakit kan, kadang-kadang bahu sakit, kena umur-umur macam kita ni, tuan-tuan, kadang-kadang ada frozen shoulder lah, kadang-kadang ada frozen finger lah, jari ni sakit kena pakai, tapi solat tetap kena solat juga, betul, tuan-tuan? Malam-malam kan, kadang-kadang sakit pinggang, kadang-kadang sakit gout, macam-macam kan. Tapi penat, tuan-tuan, tapi kita bangun juga kan, kita bangun juga. Kecuali kalau dah tak tahan tu barulah kita tak boleh nak buat apa-apa kan. Semayang pun duduk, kadang-kadang tahajud pun duduk, tuan-tuan, penat. Bukan penat, sakit kan. Tu saya nak kata, hidup dalam dunia memang penat, tuan-tuan. Jadi kalau orang yang penat ke atas dunia, bila dia masuk kubur, kematian dia sebenarnya ialah satu kerehatan pada dia. Terbalik dengan orang kafir tau. So kematian bagi orang beriman ni, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kelompok golongan ni, tuan-tuan. Kematian kita merupakan kerehatan untuk kita, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala tu akan memudahkan kita dalam kubur. Allah Ta'ala akan bagi nikmat yang tertentu dalam kubur, tuan-tuan kan. Jadi walaupun ada nikmat dalam kubur, mungkin Allah Ta'ala bukakan angin syurga ke, pintu syurga ke, nampak macam mana tempat kediaman kita nanti ke, wallahualam. Tapi kita tahu, apa yang sedang kita, nikmat yang sedang kita dapat sekarang ni, tak ada apa-apanya berbanding dengan nikmat syurga yang Allah Ta'ala sediakan kita. Jadi sebab tu bila orang-orang beriman ni, tuan-tuan, bila dibangkitkan semula selepas tiupan sangkakala yang kedua tu, dia rasa apa? Alamak, rumah dah dekat, dah sampai dah kita punya destination, final destination kita tu dah nak sampai. Kita dah nak masuk. Gembira lah, betul tak? Tentulah kita gembira kan? Contohnya macam tuan-tuan lah, ingat tak tuan-tuan masa tuan-tuan buat rumah dulu? Tuan-tuan beli rumah tu dalam pembinaan. Jadi tiba-tiba rumah tu tak lama dah nak siap. Ataupun tuan-tuan yang biasa yang pernah buat rumah kan, tiba rumah tu kontraktor tu buat. Lepas tu tengok rumah tuan-tuan makin lama makin jadi, tiba rumah tu dah nak siap. Jadi tuan-tuan nak pindah daripada rumah yang ada sekarang ni kepada rumah yang besar yang baru kan, seronok. Kalau tuan-tuan tak pernah rasa benda tu, lebih kurang macam itulah. Saya pun tak pernah rasa sebenarnya. Saya dengar pengalaman orang aja macam mana seronoknya bila rumah kita dah siap ataupun kita nak pindah rumah kan. Cuba tuan-tuan bayangkan punya seronok. Jadi orang beriman ni, tuan-tuan, dia akan rasa seronoknya bila bangkit kali kedua ni, sebab perjalanan menuju final destination tu, syurga tu dah semakin dekat. Apatah lagi orang yang rindu kepada Allah, tuan-tuan. So keindahan, kenikmatan dalam syurga tu menyebabkan mereka sangat senang, sangat gembira, tuan-tuan. So nikmat dan keselamatan dalam kubur yang mereka rasa dulu tu tak ada apa-apalah nak bandingkan dengan nikmat syurga
yang bakal mereka masuk tu tuan-tuan. So orang-orang ni, orang yang beriman ni tuan-tuan, mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok golongan orang yang jenis macam ni. Kita sebenarnya kita tak sampai lagi syurga neraka tu. Orang kafir tak masuk neraka lagi, dan kita pun belum masuk syurga lagi, insya-Allah. Cuma nantilah. Tapi kita berada di satu tempat yang tempat ini pun tak kurang seksa dia tuan-tuan. Jangan main-main. Kita kan menuju kepada Allah kan. Yang silun kita huru-hara kelang kabut nak pergi menuju kepada Allah kan. Jadi waktu ni kita menuju kepada Allah untuk apa? Untuk Allah Ta'ala ni kita sedang menuju kepada satu tahap kehidupan manusia. Kita ni berada di padang mahsyar tuan-tuan. Kita berada di padang mahsyar, dan padang mahsyar ni bukan tempat yang seronok tuan-tuan. Dia tempat yang sangat menyeksakan tuan-tuan. Padang mahsyar ni tempat yang sangat menyeksakan. Yang mana ada orang yang dinaungi daripada seksa ataupun kesusahan di padang mahsyar ni. Ada jenis-jenis orang, ada orang yang dia beramal dengan amalan-amalan tertentu yang disebut oleh Rasulullah SAW, dia akan diamankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia akan dilindungi oleh lindungan Allah. Allah akan melindungi mereka ni dari kepanasan pada hari kiamat tersebut. Tuan-tuan tahu tak? Ada orang yang tuan-tuan pernah dengar macam mana dia berenang di lautan peluh kan? Macam mana ada orang yang muka wajah dia ditukar menjadi binatang tertentu. Kemudian ada yang orang yang berjalan dengan muka ke bawah, kaki ke atas. Ada orang yang peluhnya sampai ke lutut, ada peluhnya sampai ke pinggang. Dia bergantung kepada amalan orang tersebut semasa mereka hidup di dunia. Macam mana keadaan dia, macam mana Allah Ta'ala buat tu tak payahlah kita nak bayangkan, tak payahlah kita nak query. Kita tak tahu macam mana keadaan. Kita beriman dengan ayat tersebut dan pasti orang tu akan rasa perkara tersebut. Jadi tuan-tuan, waktu tu mahsyar bukan satu tempat yang seronok pada semua orang. Walaupun orang tu orang yang beriman, padang mahsyar bukan tempat yang seronok untuk mereka tuan-tuan. Jadi semua orang waktu tu kelang kabut tuan-tuan. Semua orang waktu tu kelang kabut. Bukan kita tuan-tuan, para nabi pun takut tuan-tuan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu dia menzahirkan kemurkaan dia. Semua orang takut dengan kemurkaan Allah pada waktu tersebut. Para nabi pun takut tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kan macam ni cerita, akhirnya semua manusia pergi kepada Rasulullah, mohon Rasulullah SAW supaya minta Allah Subhanahu Wa Taala percepatkan hari hisab. Kenapa nak minta cepat kalau tempat tu tak ada masalah? Mana tempat tu siksa dia tu tuan-tuan. Sampai orang yang kejap lagi nak masuk neraka pun tahu tau. Tak apalah, neraka pun neraka lah kata dia. Yang penting percepatkan hari hisab. Maknanya tempat tu teruk tuan-tuan, jangan main-main. Akhirnya Rasulullah SAW dia kata, aku yang boleh untuk memohon kepada Allah supaya cepatkan hari kiamat kan. Jadi waktu tu Rasulullah SAW ni disujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak tahu berapa lama, dan Rasulullah menyebut bahawasanya ada pujian-pujian kepada Allah yang hari ni aku tak tahu macam mana pujian itu. Pada hari tersebut Allah akan mengajar aku cara memuji dia. Waktu tu ada pujian-pujian tertentu yang baru diajar kepada Rasulullah oleh Allah, macam ni cara nak memuji dia. Jadi Rasulullah sujud kepada Allah Azza wa Jalla, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Rasulullah untuk angkat kepala, dan pada waktu itulah kiamat itu akan bermula, hari hisab itu akan dimulakan tuan-tuan. Okey. Jadi pada waktu itu orang yang beriman ni tuan-tuan, kalau dia beramal dengan amalan-amalan yang tertentu, maka orang ni dia dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar nanti. Orang lain semua panas, dia tak panas. Orang lain semua huru-hara kelang kabut kan, dia tak. Jadi tuan-tuan pergi tengok apa amalan-amalan tu. Antaranya ialah kalau orang tu dia bertemu kerana Allah, dia berpisah pun kerana Allah, dia rindu nak pergi masjid, ataupun orang muda yang habiskan waktu muda dia tu dengan mentaati perintah Allah, dengan mengejar pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Ni antaranya mungkinlah wallahualam student-student yang pergi belajar agama tuan-tuan kan. Muda-muda mak bapak kaya tak ada masalah tapi pergi belajar agama. Sebab apa? Sebab minat pada pelajaran agama dan taat kepada perintah Allah. Mungkin orang-orang jenis macam tu akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Ataupun tuan-tuan ataupun adik-adik kita muda-muda tapi rajin pergi masjid. Umur 17, 18 tapi selalu tiap-tiap waktu nampak kat masjid. Kalau ada program kuliah ke apa-apa, dia lah duduk dekat situ, dia lah tolong kat dapur. Orang macam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan pemudahkan hidup dia. Allah SWT akan selamatkan dia di padang mahsyar itu tuan. Mudah-mudahan anak kita termasuk dalam kelompok golongan yang macam ni tuan-tuan. Ada beberapa amalan tuan-tuan yang Allah Ta'ala akan lindungi orang-orang tersebut di padang mahsyar. Baik, semua orang berada di padang mahsyar. Dan padang mahsyar ni tuan-tuan sebenarnya adalah satu lapangan yang luas tuan-tuan. Lapangan yang luas yang Allah Ta'ala sediakan pada kita dan tak ada tempat perlindungan.
Tak ada tempat pelindungan, tuan-tuan. Lapang, tuan-tuan ni, lapang. Tak ada pokok untuk orang berteduh. Dan waktu itu Rasulullah kata jarak antara kita dengan matahari jauhnya 1 mil, tuan-tuan. 1 mil. Kita tak tahu 1 mil tu sejauh mana, tuan-tuan. Kita tak tahu 1 mil tu sejauh mana, tapi jarak antara manusia dengan matahari waktu tu dekatlah. Maknanya manusia berada dalam keadaan yang sangat panas, tuan-tuan. Dan tidak ada tempat untuk berlindung. Siapa yang mendapat perlindungan? Orang-orang yang kita sebutkan tadi, tuan-tuan. Ada beberapa amalan yang kalau orang tu macam itulah keadaan dia masa kehidupan dia, orang itu akan dapat lindungan daripada naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. So Rasulullah juga menjelaskan bahawasanya jarak masa antara tiupan sangkakala pertama dan sangkakala kedua tu, tuan-tuan, selama 40 kata Rasulullah. So kita tak tahu 40 tu yang dimasukkan 40 hari ke, 40 tahun ke, 40 abad ke, wallahualam, kita tak tahu. Satu jangka masa yang lama kita akan mati, semua orang akan mati. Kemudian lepas mati Allah Ta'ala gantikan bumi kita dengan bumi yang baru dan sebagainya, tuan-tuan, akan lapangkan. Jadi waktu tu kita akan dibangkitkan di satu tempat yang agak asing pada kita jugalah, sebab kosong je semua orang dibangkitkan dari kubur seperti mana yang kita sebut tadi. Semua makhluk berada dalam keadaan yang sangat menyeksakan dan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tuan-tuan, waktu tu kita akan rasa tak ramai sebenarnya orang yang beramal ibadat ni sebenarnya. Sebab kalau nak tengok ratio, tuan-tuan tengok ratio yang mudah kan. Ni saya bagi tuan-tuan satu contoh perumpamaan lah, tidak semestinya betul. Macam orang dalam satu kawasan tu, tuan-tuan tengok masjid kan, masjid ataupun surau, berapa kerat dia yang sembahyang maghrib berjemaah, isyak berjemaah, subuh berjemaah, tak banyak mana. Berbanding dengan orang yang betul-betul tinggal dekat area tu, yang betul-betul tinggal dekat kawasan tu, kan ramai kan. Tapi yang pergi ke masjid surau tu berapa ramai sangat. Betul kan? Mungkin kalau tuan-tuan tengok, nak tengok keadaan sebenar, ramainya orang dekat kawasan tu, tuan-tuan boleh tengok masa orang sembahyang Jumaat. Mungkin ramai penuh kan. Tapi cuba tuan-tuan tengok dalam solat-solat fardu yang biasa tak ramai. Jadi maknanya saya nak bagi tahu, orang yang beriman dan beramal soleh ni sebenarnya tak ramai. Yang ramai ialah orang lain. Mungkin tuan-tuan tak rasa sebab tuan-tuan hari pergi surau pergi masjid, tuan-tuan rasa semua orang baik macam tuan-tuan kan. Jadi belum tentu, tuan-tuan. So semua orang sedang menuju kepada Allah, dan masalahnya pada waktu itu semua orang dalam keadaan yang sangat berdebar-debar hati dia. Kenapa berdebar-debar? Kenapa takut? Sebab waktu itu dia tahu dia akan diadili oleh Allah yang Maha Adil. Dia akan diadili oleh Allah yang Maha Mengetahui, Maha Adil. Waktu tu tak boleh nak tipu, tak boleh nak temberang, sebab semua orang akan diadili oleh satu zat yang sangat mengetahui luar dan dalam apa yang kita buat. So jangan kat situ tak boleh nak tipu, tak boleh nak temberang, tuan-tuan. Hanya yang mendapat kasih sayang Allah yang akan diamankan dari ketakutan yang amat sangat dan dari siksaan yang meletihkan pada hari mahsyar, di padang mahsyar tersebut. So dalam ayat ni sengaja Allah Subhanahu Wa Taala buka rahsia hari kiamat tu. Buka rahsia hari kiamat yang dahsyat tu kepada orang yang nak menjaga diri dia lah. Allah Ta'ala cerita ni sebenarnya ialah untuk Allah gambarkan kepada kita, okey, jaga dirilah, tu maksud dia, jaga diri. Tengok ni hari kiamat ni, ini yang bakal dihadapi. Allah sengaja buka rahsia hari kiamat tu pada sesiapa yang nak apa kita panggil, yang nak menjaga diri dia lah. Tu siapa yang tak nak, tu nasib dia lah. Siapa yang baca ayat ni tak ada rasa takut apa pun, dia baca ayat ni, lepas tu kita jelaskan pada dia apa yang bakal terjadi, tak ada apa-apa pun, tak ada rasa apa-apa takut pun, tak ada rasa terancam pun. Orang jenis ni, tuan-tuan, dia akan ketakutan pada hari tersebut. Kalau kita baca ayat ni, hari ni kita takut, bila kita takut kita buat apa? Kita jaga diri kita lah, daripada kita terlibat dengan perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kita dalam neraka kan. So kita jaga diri kita hari ni kan. Jadi nanti pada hari kiamat kita akan diamankan dari ketakutan, tuan-tuan. Kita dah takut siap-siap kat atas dunia kan. Nanti kita akan, Allah Ta'ala kurangkan rasa takut kita. So tuan-tuan, wallahu a'lam lah, tuan-tuan. Siapa yang baca ayat ni, kalau dia tak rasa takut, dia tak ada rasa apa-apa pun dekat dalam diri dia, wallahu a'lam lah. Sebenarnya kita pun tak mampu nak jelaskan betapa seksanya hari kiamat tersebut, tuan-tuan. Kita tak mampu nak jelaskan dengan kata-kata, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab seksaan pada hari kiamat tu tak boleh nak gambarkan dengan kata-kata. Sebabnya apa yang kita hadapi dekat dunia ni tak ada apa-apa pun nak dibandingkan dengan hari kiamat tersebut. Kita jangan cerita dalam syurga, tuan-tuan. Di padang mahsyar pun kita tak mampu nak gambarkan betapa beratnya seksaan pada waktu tersebut. Okey, jom kita tengok balik ayat kita. Kita tengok apa dia perkara teknikal yang boleh
yang boleh kita bincangkan tuan-tuan ya. Okey, ni ayat tengah ni kan. Okey, biar saya besarkan ya. Tuan-tuan. Alright. Wa nufikha fis-sur. Tuan-tuan fahamkan ayat ni? Dan kami telah tiupkan kepada mereka sangkakala kedua dan tiba-tiba mereka pun bangkit dari kubur menuju kepada Tuhan mereka secara tergesa-gesa. Tu maksud dia. Bukan gitulah Wa nufikha fis-sur dan telah ditiupkan kepada mereka sangkakala. Maknanya sangkakala yang kedua. Kalimat yang pertama wa tuan-tuan So wa maknanya ini sebenarnya waw ni dia waw istinaf tuan-tuan. Waw dalam konteks saya ni dia bukan waw penyambung cerita, sebaliknya dia merupakan waw istinaf. Istinaf ni maknanya ialah permulaan cerita. Sebenarnya waw permulaan cerita ni tuan-tuan dia tak ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Melayu moden. Dalam bahasa Melayu yang lama adalah mungkin terjemahannya Al-Kisah kan. Tuan-tuan pernah tengok cerita P.Ramlee kan? Sang kancil datang beramai-ramai kan Al-Kisah. Jadi dulu ada. Sekarang ni tak ada apa terjemahan untuk haraf istinaf dia dipanggil istinaf. Dalam kaedah bahasa Arab yang lama disebut istinaf. Istinaf Kalau sekarang ni dalam pengajian kita di Al-Furqan kita panggil haraf permulaan cerita lah So kalau gelaran dia sebagai haraf permulaan cerita, fungsi dia apa? Fungsi dia memulakan cerita lah. Tu maksud dia tuan-tuan Dan ni saya tak masukkan dekat dalam kita punya diagram yang kedua tuan-tuan Okey, wa ni dia haraf permulaan cerita, dia haraf Kemudian nufikha. Nufikha maknanya ia telah ditiupkan. Nafakha ni maknanya tiup Nufikha ia telah ditiupkan. Nufikha ia telah ditiupkan ni merupakan kalimat fa'il. Ya, ni merupakan kalimat fa'il, dia ada telah kan, ni merupakan fa'il madhi. Ya, tuan-tuan nampak di ni di bawah ni dituliskan. Di ni dituliskan ada digariskan. Jadi maknanya kalau di ni digariskan, maknanya fa'il ni dipanggil fa'il majhul. Fa'il majhul. Okey, itu yang kita bahas hari ni sekejap Okey, tuan-tuan dengar dulu. Apa dia fa'il majhul Fa'il ni sebenarnya secara umumnya fa'il madhi dan mudhari' saja, fa'il amar tak ada Fa'il madhi dan fa'il mudhari' ni tuan-tuan, dia terbagi kepada dua jenis yang besar. Yang pertama fa'il biasa, yang kedua fa'il majhul tau. Kalau fa'il biasa ni ganti nama diri dekat dalam tu, dia yang melakukan perbuatan tu. Dia telah meniup. Maknanya dia telah meniup. Maknanya dia tu buat kerja meniup sesuatu lah. Tapi kalau ia telah ditiup, ia telah ditiup. Bukan ia tu yang buat kerja tiup orang tau. Dia tu yang ditiup oleh orang. Faham tak? Jadi mungkin ia tu rujuk kepada trompet ke apa-apalah, tak kira lah apa yang ditiup. Trompet ke apa lagi yang ditiup, apa seruling ke tak kira lah. So ia telah ditiup, ia tu dirujuk kepada sur itu, dirujuk kepada trompet tu. Ia telah ditiup, tu maksud dia. Tapi kalau fa'il jenis yang pertama yang biasa kita jumpa, ia telah meniup. Jadi mungkin si yang meniup ni Ahmad ke Abu ke siapa-siapa ke tak kira lah. Tapi kalau ia telah ditiup. Jadi kalau tuan-tuan belajar pada peringkat yang kedua, sekejap tuan-tuan tengok tuan tengok pada pelajaran pada peringkat yang kedua, kalau tuan-tuan jumpa kalimat fa'il, sebentar okey ni. Kalau tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran tu kalimat fa'il, nanti saya kecilkan. Ni kalau tuan-tuan jumpa isim, inilah yang perlu tuan-tuan lakukan. Kalau tuan-tuan jumpa fa'il kat sini, kalau tuan-tuan jumpa haraf kat sini, wa tadi kat sini. Okey, fa'il kita jumpa nufikha tu kalimat fa'il, ia telah ditiup kan. Okey, nanti saya besarkan. Jadi tuan-tuan kena tahu apa ganti nama diri dekat dalam tu, ia telah ditiup. Ia tak, ia telah ditiup. Ni ganti nama diri dekat dalam tu ia, bukan aku, bukan kau, bukan mereka ia ataupun dia Kemudian ia tu rujuk kepada siapa? Kat sinilah. Ia tu dalam konteks tu dia rujuk kepada sangkakala itulah, sur itulah. Ia telah ditiup. So ia tu rujuk kepada sangkakala tersebut. Lepas tu tengok maf'ulun bih atau ada ataupun tidak. Nanti kita tengok dekat dalam ayat tu ada ataupun tidak. Okey. Dalam konteks ayat ini tak ada tuan-tuan. So kita jumpa ni kalimat fa'il. Betul tak? Kita kata dia fa'il madhi, tapi fa'il madhi yang majhul lah. Tak kira lah majhul atau tidak, tapi dia merupakan fa'il madhi. So yang pertama tengok apa ganti nama diri dekat dalam ni. Ia. Macam mana saya nak tahu Ustaz? Bacalah terjemahan. Terus tahu dia ke aku ke engkau. Dalam terjemahan mesti kita akan terjemah dalam kamus Al-Furqan ni kan. Kemudian ia ni dirujuk pada siapa dalam konteks rangkap ni? Dirujuk kepada sangkakala tersebut. Ialah yang telah ditiup. Maf'ulun bih ada tak? Maf'ulun bih tak ada. Fi maknanya dalam, dia merupakan kalimat haraf. Haraf ni maknanya sendi tuan-tuan. Dia termasuk dalam kelompok haraf jar kita panggil. Apa haraf jar? Haraf jar kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu nanti kita tengok fi ni punya
fi dengan asuri ni punya kedudukan dalam ilmu nahwu. Okey, fi ni tuan-tuan, kalau pelajaran peringkat pertama saya jelaskan, fi termasuk dalam kelompok kalimat haraf. Kan dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja, isim, fi'il, haraf ataupun nama perbuatan sendi kan, dia termasuk dalam kelompok kalimat sendi ni, kalimat haraf ni. Okey, kalau dia termasuk dalam, dia ada kat sini kan. Okay, kalau dia termasuk dalam kelompok kalimat haraf, pada pelajaran yang kedua, apa tuan-tuan kena buat? Okay, pada pelajaran yang kedua ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa saja kalimat haraf ni, kotak pink ni lah. Okey, apa yang perlu tuan-tuan kena buat? Nanti saya usahakan. Yang pertama, kita kena tahu apa gelaran dia dalam pelajaran bahasa Arab. Yang kedua, apa fungsi dia. So, gelaran untuk fi tu, dia ada dekat sini nampak ni. Fi nampak ni, kat sini ada fi kan. So, gelarannya dia merupakan sendi jar ataupun haraf jar. Haraf tu sendi. Fungsi dia apa? Fungsi dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Tu fungsi haraf jar. Itu nanti kita belajar pada pengajian kita peringkat yang ketiga. Saya tunjukkan pada tuan-tuan kita balik ke ayat kita Okay, fi ni tuan-tuan, kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia, nampak tak? Okay, sekarang ni selesai dah fi. Sekarang ni kita pergi kepada asuri. Okay, asuri ni maknanya sangkakala, dia ni merupakan kalimat isim tuan-tuan. Tanda yang dia ni merupakan kalimat isim ialah dia ada alif lam di pangkal kalimat. Ini kita jelaskan pada peringkat yang pertama. Tanda yang menunjukkan kalimat itu ialah kalimat isim. Yang pertama ada alif lam di pangkal, yang kedua ada tanwin, yang ketiga hujungnya baris bawah. Jadi kalau kalimat asuri ni tuan-tuan, dia ada dua tanda isim kat sini. Yang pertama dia ada alif lam di pangkal, yang kedua hujung di baris bawah. Itu pelajaran peringkat pertama berkenaan dengan kalimat isim. Okey, pelajaran peringkat yang kedua pula tentang kalimat isim. Ni haraf, ni fi'il tadi kan. Okey, isim apa pula kita kena buat ustaz? Ni pelajaran peringkat kedua Okay, isim kita jelaskan dia ada dua jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu lagi isim biasa. Isim yang ada gelaran dan fungsi ni macam isim ganti nama diri, aku, engkau, mereka, saya, awak, ataupun isim mewakili allazi, allazina, ma, ataupun isim tunjuk itu, ini, zalika, tilka, hadza, hadhi. Dia ada yang lain, dia ada 6 tuan-tuan Ini semua adalah isim yang ada gelaran dan fungsi. Isim yang ada gelaran dan fungsi ni tuan-tuan, dia semua tuan-tuan tak boleh ubah baris hujung dia. Kalau allazi, allazilah, tuan-tuan tak boleh tukar jadi allazu, allaza, semua tak boleh. Ya, kalau ma pun zalika, tuan-tuan jangan tukar jadi zaliku. Kalau ganti nama diri anta, anta jangan tuan-tuan tukar jadi antu, tak boleh. Jadi ini semua ialah kita panggil isim yang ada gelaran dan fungsi. Dia isim. Dia termasuk dalam kelompok kalimat isim, tapi isim yang ada gelaran dan fungsi. So semua isim yang ada gelaran dan fungsi ini tidak boleh diubah baris hujung. Sedangkan satu lagi jenis isim ialah isim biasa. Asuri itu dia termasuk dalam kelompok isim biasa. Okay, kriteria isim biasa ialah hujung kalimat itu boleh diubah-ubah baris tuan-tuan. Contohnya apa? Contohnya macam Allahu, Allahi, Allah kan. Kalimat Allah merupakan isim yang kita masuk dalam kategori tersebut. Yang boleh kita ubah-ubahkan baris hujung dia. Ataupun Al-Kitabu, Al-Kitaba, Al-Kitabi, Al-Masjidu, Al-Masjida, Al-Masjidi. Kebanyakan daripada kalimat-kalimat dalam Al-Quran ialah kalimat itu merupakan isim biasa lah. Yang boleh tuan-tuan ubah-ubahkan baris hujung dia tuan-tuan So itu yang kita panggil dia sebagai isim biasa. Isim biasa ialah jenis isim yang boleh diubah-ubahkan baris hujung dia. Boleh ubah baris depan, baris atas dan baris bawah. So kalimat asuri ni dia termasuk dalam kelompok isim biasa lah. Nampak? Dia termasuk dalam kelompok isim biasa. Okey. Kalau di isim biasa, okey, dia boleh berubah kepada 3 perubahan. Sama ada kita boleh baca dia asuru, asura dengan asuri. Nampak? Tapi dekat sini Ustaz, kenapa yang Ustaz baca asuri? Kenapa kita tak baca asura atau asuru? Itulah pelajaran peringkat yang ketiga. Bila tuan-tuan pergi pada pelajaran peringkat yang ketiga, kita akan jelaskan. Okey, semua isim biasa pada waktu tersebut, kita tak panggil lagi dia sebagai isim biasa ataupun isim yang ada gelaran dan fungsi tuan-tuan. Pada pelajaran peringkat yang ketiga ni, peringkat yang ketiga So kita belajar isim, kita kata isim dah tukar nama. Kalau isim yang ada gelaran dan fungsi, semua kita panggil isim tu isim kebal, isim mabni. Mabni tu maknanya kebal lah, boleh kita terima Semua isim biasa kita panggil dia mu'rab. Pada pelajaran peringkat ketiga ni lah, isim biasa tu akan dibahaskan dengan panjang lebar. Okey, nanti saya besarkan dia isim biasa tadi tau. Sekarang ni kalau isim biasa, isim yang boleh ubah baris hujung tu dia boleh berubah kepada 3 jenis perubahan. Dia boleh baca asuru baris depan, dia boleh baca asura baris atas, dia boleh baca asuri baris bawah. Tapi tadi kita baca asuri ingat tak? Fisuri kan, kita baca di baris bawah. Ini betul ke? Nanti saya tengok tuan-tuan tak percaya. Ni buat asuri. Jadi kalau asuri maknanya dia ada dekat sini lah, dia dekat baris bawah ni lah.
Nampak? Tuan-tuan semua diagram ni semua tuan-tuan boleh download dekat ustaznasar.com Okey, sekarang ni kita nak tahu kalau dia berbaris bawah maknanya dia sedang berpangkat majrur. Nama pangkat dia ialah majrur. Tuan-tuan tahu apa beza nama pangkat dengan nama baris? Nama pangkat ni sarjan, korporal, lance korporal tu nama pangkat. Tapi kalau nama baris tu seolah nama calit dia. Calit 3, calit 1. Jadi tuan-tuan tahu ini mesti sarjan. Tuan-tuan kata. So, mana awak tahu dia sarjan? Tu tanda dia tu. Baris dia tu 3 baris, maknanya dia sedang berpangkat sarjan lah. Nama pangkat dia sarjan. 3 calit itu ialah nama baris dia. Macam tu lebih kurang tuan-tuan. Okey, sekarang ni tuan-tuan tahu bahawasanya kalimat kalimat as-surah itu dia sedang berpangkat majrur. Dia sedang berpangkat majrur. Macam mana tuan-tuan tahu dia berpangkat majrur? Saya tengok tanda dia Ustaz. Tengok dia baris 1 di bawah. So dia sedang berpangkat majrur. So tanda majrur dia kat sinilah kasrah lah, baris bawah lah. Okey. Penyebab dia apa? Tengok penyebab dia ada 2 sebab saja. Kalau mansub ada 11 sebab tau. Kalau marfu' ada 6 sebab tau. Kalau baris ni baris depan, ni baris atas. Ni kalau baris bawah dia ada 2 sebab saja. Sama ada dia selepas haraf jar ataupun dia selepas mudhafun ilaih. Jadi tuan-tuan boleh jawab tak? Dia dapat pangkat baris bawah itu kerana sebab selepas haraf jar ni, selepas haraf baris bawah ni. So fi ni memang kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Itu maksud dia. Okey, fa kalimat haraf penyambung cerita. Idza apabila tuan-tuan ni merupakan kalimat isim zaraf, nanti kita sentuh di lain kali. So hum maknanya mereka ni kalimat isim ganti nama diri yang ada gelaran dan fungsi lah. Min dia ialah kalimat haraf, dia merupakan haraf jar juga sama macam fi tadi. Al-Ajdasi, tengok Al-Ajdasi ni kan baris bawah disebabkan oleh min. Sebab dia ni sama kategori dengan fi tadi. Ila pun sama kategori dengan min dengan fi juga. Sebab tu tuan-tuan tengok Robbi ni baris dia baris bawah. Robbi maknanya Tuhan. Al-Ajdasi maknanya kubur-kubur, ila maknanya kepada, Robbi Tuhan, him mereka. Him ni kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi, isim ganti nama diri. Yansiluna, ini merupakan kalimat fi'il mudhari'. Mereka menuju. So fi'il mudhari' tuan-tuan ganti nama diri dekat dalam ni mereka rujuk pada siapa? Mereka rujuk kepada semua orang yang bangkit pada hari kiamat di padang mahsyar tersebut. Okey tuan, so insyaallah terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Tuan-tuan tolong share, mudah-mudahan ramai kawan-kawan tuan-tuan yang dapat manfaat daripada program kita. Dan siapa yang belum follow boleh follow di Pendidikan Bahasa Arab Al-Furqan. Nanti mudah-mudahan tuan-tuan dapat notification lah bila setiap kali program kita akan kudara. So terima kasih atas perhatian dan insya-Allah nanti kita jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.